Dalam menuju fasa endemik, kerajaan sedang meneliti untuk mewujudkan duta endemik COVID-19. Pasukan ini merupakan inisiatif komprehensif yang dianggotai pelbagai pihak termasuk ahli-ahli komuniti keluarga Malaysia di seluruh negara. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, langkah ini bagi memastikan SOP cegah COVID-19 dalam kalangan masyarakat dipatuhi bersesuaian dengan suasana fasa endemik nanti. Syarikat penerbangan, kerana mereka dealing dengan orang yang berjalan keluar masuk dalam negara ataupun orang yang travel, mereka perlu proaktif memperingatkan penumpang, pelancong, travellers tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan situasi endemik. Kita juga mendapat pengesyuran supaya kaki tangan pos Malaysia yang mana mereka berjalan ke kampung-kampung menghantar surat, buat delivery courier dan delivery mail. Mereka juga boleh menjadi anggota-anggota ambassador endemik. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian watikah komuniti keluarga Malaysia Zon Barat di Tanjung Piai. Inisiatif bagi mewujudkan duta endemik akan dibincangkan terperinci pada mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 minggu depan. Bagi memastikan semua yang terlibat, PRU Dewan Negeri Johor ke-15 mematuhi SOP, Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ akan menugaskan 248 anggota penguatkuasaannya. JKNJ turut bekerjasama dengan PDRM selain bantuan pasukan penguatkuasa dari Perak dan Terengganu sepanjang tempoh sama. Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam, Dr. Syamsul Makli berkata, fokus pemantauan adalah di lokasi ceramah dan bilik gerakan parti. Bilik gerakan khas juga dibuka di peringkat negeri dan daerah bagi menyelaras serta memantau aktiviti kempen. Kumpulan pertama, kita telah menggerakkan seramai 2,392 anggota kesihatan yang akan bertugas di bilik di kemah bergejala sepanjang tempoh ini, maknanya daripada hari penamaan, di hari pengundian awal nanti 8 bulan, di hari pengundian pada 12 Mac dan pada pengiraan rasmi undilah. Penguatkuasaan SOP adalah berdasarkan Akta 342 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Beliau juga mengingatkan semua calon dan parti terlibat di dalam PRU Dewan Negeri Johor untuk memastikan penganjuran ceramah mematuhi SOP khususnya jumlah kehadiran tetamu. Tinjauan kawasan Dewan Negeri Layang-Layang turut menjalankan pelbagai kaedah berkempen dengan SOP ketat. Perinciannya kita terus bersama Azizi Harun di lokasi. Nurul, terima kasih Nurul. Dan saya berada di Dewan Undangan Negeri N27 Layang-Layang di daerah di kawasan Simpang Renggam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa SOP agak ketat juga dikenakan kepada semua parti-parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Johor ini. Namun SOP yang ketat itu tidak membataskan kepada parti-parti yang bertanding untuk mengemukakan ataupun menampilkan manifesto mereka dalam kempen yang masuk hari kedua pada hari ini. Banyak cara sebenarnya boleh dilakukan dan saya kira pandangan daripada rakyat di lapangan penting kepada semua jentera parti-parti yang bertanding untuk mengetahui cara dan kaedah yang sesuai yang mungkin kena kepada sanubari pengundi-pengundi. Baik, bersama dengan saya petang ni Cik Rashid. Cik Rashid, dalam dah 2 hari kempen ni, jadi apa cara lain yang Cik Rashid rasa calon-calon yang bertanding boleh gunakan? Boleh. Sekarang ni pandemik COVID sekarang ni makin ketat kat kawasan Johor ni untuk pilihan raya. Kita boleh meringankan beban untuk calon. Kita boleh bersantai petang-petang di taman, di kampung. Kita boleh juga untuk calon-calon datang ataupun calon-calon datang ke tempat orang main takraw. Bolehlah berlepak, berjumpa-jumpa dengan rakyat. Hanya lebih dekat dengan rakyat. Lebih dekat dengan rakyat lah. Saya rasa. Ya. Okey, di samping Cik Rashid, kita ada seorang lagi tetamu bersama dengan saya petang ni. Siapa nama? Saya Nur Syam. Biasa panggil Cik Bun daripada Kelab WMCM.
Baguslah cara kempen-kempen ni, rakyat semua ada lepak titi santai semua kan. Cik Nur Syam mewakili satu kumpulan kereta nampaknya. Betul. Kami daripada MCM Satu Malaysia kan. MCM Satu Malaysia Betul. Kita orang bertiti, boleh bersantai. Banyaklah cara-cara untuk kita berjumpa dengan rakyat. Maknanya macam kelab kereta yang Cik Isham ada ni selalu berkumpul hujung minggu. Betul. Jadi inilah peluang calon-calon mendekati kita orang kan. Apa yang kita nak, apa yang jiwa kita nak kan. Sesuai lah. Macam tu lah. Yang semoga pada calon-calon ni. Semoga calon-calon ni semua dengan sihat lah. Okey, seorang lagi kalau sempat ni. Siapa yang nama saudara? Fazli, orang panggil Boy. Fazli ataupun Boy bersama dengan kumpulan kereta WMCM. Okey. Jadi dah tengok 2 hari ni calon-calon yang bertanding di kawasan Dun N27 layang-layang ni, macam mana dia orang kempen, macam mana? Alhamdulillah lah. Buat masa 2 hari ni kira rakyat-rakyat semua terbaik lah bagi saya lah. Saya mewakili Kelab Ira ni ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana adakan majlis ni lah. Okey, itulah dia. Maknanya bukan setakat seperti kempen-kempen yang dahulu kita lebih kepada ceramah, mengumpulkan ramai orang dalam satu masa, kerana SOP sekarang tidak boleh lebih daripada 100 orang untuk berkempen dan terhad di bilik gerakan dan tempat-tempat ataupun tempat di mana parti-parti ataupun calon-calon itu bertanding. Jadi itu saja dulu tinjauan saya di lapangan di N27 layang-layang Simpang Renggam ini, mendekati rakyat dan juga melihat kempen yang dijalankan oleh calon-calon yang bertanding di kawasan ini. Selamat bertanding. Jangan lupa #Yok Ngundi. Azizi Harun, RTM. Kembali bersama Nurul. Terima kasih Azizi. Kempen pilihan raya umum Dewan Negeri Johor bagi kerusi N21 Parit Yani berjalan lancar. Calon melaksanakan kempen mengikut prosedur proses standard SOP ditetapkan selain tiada insiden tidak diingini berlaku. Laporan lanjut bersama Erwin Z di Batu Pahat, Johor. Erwin? Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di bilik gerakan pusat daerah mengundi Bandar Tokar Pecah Batu Pahat bagi membawakan perkembangan proses kempen pilihan raya di Dewan Negeri Parit Yani. Di mana di sini salah satu parti bertanding Barisan Nasional mengadakan sesi beramah mesra bersama masyarakat dan pengundi di kawasan ini yang terdiri daripada penduduk berbilang kaum. Dan kempen berjalan mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu di bawah 2 jam. Dan tetamu kehormat juga tidak mengambil masa yang lama untuk memberi ucapan kepada masyarakat di kawasan ini. Dan antara yang hadir memberi ucapan ialah calon N21 Dewan Negeri Parit Yani, Datuk Najib Samuri daripada Barisan Nasional, dan juga pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang turut hadir memberikan ucapan. Dan setelah itu saya dapat lihat pihak polis berada di sini mengawal situasi bagi memastikan keselamatan dan pemantauan SOP dijaga. Dan baru sebentar tadi saya berhubung dengan Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismailullah, yang memaklumkan sehingga kini proses kempen di kalangan parti terlibat berjalan lancar dan tiada laporan pelanggaran SOP diterima buat masa ini. Dan sedikit maklumat berkenaan Dewan Negeri N21 Parit Yani. Kerusi ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru di antara Barisan Nasional BIAN yang diwakili Datuk Najib Samuri, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang diwakili Muhammad Ridwadin Muhammad Tahir, Perikatan Nasional diwakili Ustaz Ahmad Naufal Mahfuz dan Pakatan Harapan diwakili pengerusi Pakatan Harapan Johor Aminul Huda Hassan yang akan mempertahankan kerusi dipegang beliau sebelum ini. Balas saja laporan saya dari Tokar Pecah, kembali semula ke studio. Terima kasih Erwin. Beberapa calon BN hari ini memulakan kempen dengan mengadakan perjumpaan bersama penduduk sekitar. Antaranya calon N17 Dewan Negeri Semerah Muhammad Khalid dan N18 Dewan Negeri Seri Medan Datuk Zulkarnain Kamisan.
Muhammad Farid berazam mahu menjadikan Semerah lebih baik dan maju bagi pembangunan penduduk kawasan itu. Datuk Zulkarnain menerusi Facebooknya berkata, kerjasama baik orang muda dan lama pasti dapat menghasilkan kekuatan luar biasa. Calon N21 Dewan Negeri Parit Yani, Najib Samuri pula sempat beramah mesra dengan penduduk sekitar ketika bersarapan. Beliau berharap arena niaga Parit Yani dapat beroperasi segera sekaligus merancakkan pendapatan peniaga di situ. Sementara itu, ada juga calon bertanding memulakan kempen dengan meminta restu ibu bapa dan ahli keluarga. Bagi calon Dewan Negeri Bukit Kepong, Datuk Dr. Zamruddin Jamal menerusi Facebooknya berkata, restu penting jika mahu perjuangan dan usaha yang dibuat berjaya. Beliau kemudiannya bersarapan bersama penduduk di Warung Pokok Asam, Kampung Paya Beredan sebelum ke program tukar minyak hitam percuma untuk motosikal kelas 150cc ke bawah. Facebook BN Coms rancak dan diwarnai dengan pelbagai poster serta aktiviti kempen calon-calon yang bertanding. Turut dipaparkan pelbagai perbincangan isu semasa dan kupasan menarik menjelang hari mengundi 12 Mac nanti. Kebanyakan hantaran tertumpu kepada aktiviti kempen secara bersemuka bersama penduduk di pelbagai lokasi antaranya Air Hitam, Semerah dan Pulai Sebatang. Rata-rata kempen calon BN hari ini bersantai bersama pengundi dan penduduk selain ceramah-ceramah yang turut dihadiri pucuk pimpinan parti itu. Gambar-gambar yang dipamerkan juga mematuhi SOP ditetapkan.